Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Wasmadi. Kita sambung pada Wafi Kaf. Wafi Fatawa Al-Kubdi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wafi Kaf, dan dalam kitab Fatawa Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kubdi, min syuruti taqlid, di antara syarat-syarat untuk bertaklid dekat imam yang lain, adamut talfiq, yaitu ketiadaan talfiq. Talfiq yang lagu mana? Bihaisu tatawalladu min talfiqihi haqiqatun la yakulu biha kullum minal imamain, yaitu dengan sekira-kira terlahir daripada asbab talfiqnya itu satu realiti, satu keadaan hukum yang tidak dinyatakan dengannya oleh kedua-dua imam berkenaan. Jadi talfiq yang tak boleh itu kalau seandainya akan lahir satu keadaan di mana keadaan ini tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam berkenaan. Itu itu adalah kait daripada talfiq yang dilarang. Jadi kalau seandainya talfiq yang berlaku ini tidak menyebabkan lahirnya satu realiti hukum yang yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam ini, tak ada masalah. Talfiq yang macam tu. Talfiq yang dilarang tu kalau seandainya melahirkan satu keadaan yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam berkenaan. Jadi misalnya talfiq yang boleh, misal contoh talfiq yang boleh misalnya dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, haid yang maksima tu kan 15 hari. 15 hari. Lebih daripada 15 hari kan jadi darah istihadah. Dalam mazhab Hanafi pula, tempoh haid tu 10 hari je. Lebih daripada 10 hari jadi istihadah istilahnya. Jadi ada orang, si fulan, katakanlah dia bermazhab Syafi'i kan. Dia bermazhab Syafi'i. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i kan, dalam mazhab Syafi'i tadi haid itu dah 15 hari. Nah, dia ada isteri. Isteri dia ni kemudian dia cerai. Isteri dia ni tengah haid, kemudian dia cerai pada hari yang ke-11 misalnya. Dia cerai pada hari yang ke-11. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, cerai yang macam ni adalah cerai bid'i istilahnya. Walaupun demikian hukumnya talak tetap jatuh. Jadi karena dia tak nak terbabit dalam talak bid'i, sebab dalam mazhab kita tu disuruh talak bid'i, dia pun kemudian bertaklid dekat mazhab Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwasanya haid itu maksima 10 hari. Haid itu maksima 10 hari. Maka hari yang ke-11 tu dah tak kira haid dah. Itu dah kira bersih. Darah yang keluar adalah darah istihadah. Maka dia cerai pada hari yang ke-11, bertaklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan itu bukan tempoh haid. Maka perempuan tu dalam keadaan suci dalam mazhab Abu Hanifah. Maka apabila dia jatuhkan talak, talaknya bukan talak bid'i, tapi jadi talak sunni. Dan talak sunni hukumnya ya jatuh talak juga. Jadi kedua-dua imam, Imam Syafi'i menyatakan jatuh talak, Imam Abu Hanifah menyatakan jatuh talak juga. Di sini kan dia talfiq. Dia gabungkan, dia yang bermazhab Syafi'i bertaklid dengan mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya hari ke-11 itu bukan haid, tapi adalah hari suci. Kan dia yang bermazhab Syafi'i menggabungkan pandangan ini, dua pandangan ini, sehingga dia jatuhkan talak pada hari yang ke-11. Dia jatuhkan talak pada hari yang ke-11 karena mengikut mazhab Hanafi. Dia jatuhkan talak yang hari yang ke-11 karena mengikut mazhab Hanafi. Maka talaknya jatuh. Kedua-dua imam mengatakan talaknya jatuh. Ini talfiq ataupun taklid yang seperti ini dibenarkan, tak ada masalah. Sebab walaupun dia gabungkan pandangan kedua-dua imam tadi
dia jatuhkan talak di hari yang ke-11 tadi. Maka itu tak ada masalah. Jatuh talaknya dan itu dibenarkan. Itu contoh talfik yang tidak melahirkan satu realiti kenyataan hukum yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam. Sebab kedua-dua imam menyatakan kedua-duanya adalah menyatakan kedudukannya adalah sah. Talak itu adalah sah. Sama ada Imam Abu Hanifah menyatakan sah karena memang itu talak sunni. Imam Asy-Syafi'i pun juga menyatakan sah karena walaupun talak bid'i tetapi tetap saja jatuh talak. Itu talfik yang dibenarkan, taklid yang dibenarkan. Jadi min syurutit taklid, di antara syarat taklid itu adalah adamu talfik, ketiadaan berlaku talfik. Dengan sekira-kira lahir daripada asbab talfiknya itu satu realiti keadaan hukum yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam yang dia takliti. Qalahu Ibnu Hajar. Itu dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Illa farqa indahu baina ayyakuna talfiqu fi qadiyatin aw qadiyataini. Sebab dalam pandangan Ibnu Hajar, yang penting talfik yang diharamkan itu, yang tak boleh itu kalau seandainya berlaku satu realiti hukum yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam. Tak kisahlah dia itu dalam satu permasalahan, dalam satu isu, ataupun dalam dua isu hukum. Tak kisah. Janji dia itu melahirkan satu keadaan yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam. Nak dia dalam satu isu hukum ataupun dalam dua isu hukum yang berbeza. Seperti misalnya dalam masalah sahnya wudu dan pembatal wudu, kan dua hukum yang berbeza. Tapi walaupun dua isu hukum yang berbeza, sahnya wudu satu isu hukum, pembatal wudu satu isu hukum. Jadi walaupun dalam dua isu hukum yang berbeza, tapi ketika mana dia itu akan melahirkan satu realiti keadaan yang akan menyebabkan kedua-dua imam tidak menyatakan sedemikian, maka itu talfik yang tidak dibenarkan. Talfik yang tidak dibenarkan. Kemudian, idla farqa indahu baina ayyakuna talfiq fi qadiyatin aw qadiyataini, atau dalam masalah apa? Yang satu masalah wudu, yang satu masalah sembahyang. Dua masalah hukum yang berbeza, masalah wudu dan masalah sembahyang. Contohnya dia wudu ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi nanti masa pembatal sembahyangnya dia ikut mazhab Imam Syafi'i misalnya. Itu dua masalah hukum yang berbeza, masalah wudu dan masalah sembahyang. Tapi kalau seandainya melahirkan satu kesimpulan yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam tadi, maka walaupun dalam dua masalah hukum yang berbeza, tetapi kemudian implikasinya adalah menyebabkan kedua-dua imam tidak menyatakan sah itu sembahyang, maka itu adalah talfik yang tidak dibenarkan. Sudah disebut contohnya pada perjumpaan yang lepas. Itu dia. Idla farqa indahu baina ayyakuna talfik fi qadiyatin aw qadiyataini. Kemudian ini contoh talfik yang tidak dibenarkan. Falau tazawwaja imra'atun. Ini contoh talfik yang tidak dibenarkan. Falau tazawwaja imra'atun biwaliyin wa syahidaini fasiqaini ala madhhabi Abi Hanifah. Aw bila waliyin ma hudurihi wa adami adlihi. Kalau tazawwaja imra'atun, maka jika seandainya ada seseorang tu menikah dengan seorang perempuan. Kalau tazawwaja imra'atun, kalau seandainya ada perempuan tu menikah biwaliyin wa syahidaini, dengan seorang wali wa syahidaini dan dua saksi, fasiqaini yang fasik, kedua-dua saksi itu ala mazhabi Abi Hanifah, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yang membolehkan saksi itu ada saksi fasik. Dia tidak mensyaratkan saksi yang adil. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, mensyaratkan saksi itu mesti adil. Mazhab Abu Hanifah dia tak kisah nak adil ke nak fasik ke, janji ada saksi. Macam tu.
Au bila waliyin ma'a hudurihi wa adami adlihi. Ataupun perempuan tadi menikah tanpa wali. Ma'a hudurihi, walhal wali itu ada. Walhal wali itu ada. Dia bukan meninggal. Dia juga bukan berada di tempat yang jauh. Yang dia tak boleh datang dan lain sebagainya. Wali itu memang ada di kawasan berkenaan. Tapi perempuan ini nikah tanpa wali. Wa adami adlihi, dan wali walaupun dia ada, dia juga adami adlihi, tiada enggan untuk menikahkan. Jadi bukan wali yang adal. Bukan wali yang adal yang lalu kemudian berkeras untuk tak nak menikahkan dengan calon suaminya, tidak. Tapi wali ini dia ada dan dia tidak berkeras untuk tidak menikahkan. Tapi tetap perempuan tadi nikah tanpa wali juga. Nikah tanpa wali. Di ayat ni dia menikahkan dirinya sendiri kan. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nikah tanpa wali itu tak sah. Dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Maka nikah tanpa wali itu sah, janji ada saksi. Summa allaqa. Jadi mazhab Syafi'i kata tak sah. Mazhab Hanafi kata sah. Okey. Nikahnya. Satu masalah. Summa allaqa. Kemudian, bila pernikahan itu dah berjalan, hidup dalam satu rumah tangga, timbul masalah yang kedua. Summa allaqa. Kemudian dia mentaklik. Talaqaha. Tolaknya itu perempuan. Kemudian si suami mentaklik talaknya itu perempuan. Bi ibra'iha, dengan perempuan itu membebaskan dia lelaki min nafaqati iddatiha masalan, daripada memberikan nafkah semasa iddahnya itu perempuan, umpamanya. Jadi katalah si suami kata, aku bersedia talak engkau, tapi engkau kena bebaskan aku daripada tanggungan menafkahi engkau. Kan seorang suami yang mentalak istrinya selama mana istri masih dalam masa iddah, kan wajib menanggung akan istrinya. Wajib beri nafkah. Sebab walaupun masih dalam iddah. Jadi masih kekal status sebagai istri. Masih kekal status sebagai istri dalam hal kewajiban memberi nafkah. Dalam hal tak boleh jima, tak boleh berhubungan tu dah dikira bukan istri. Tapi dalam hal memberi nafkah selagi mana masih dalam iddah, maka lelaki punya kewajiban memberi nafkah seperti mana ketika dia belum diceraikan. Okey. Maka kata si lelaki ini, kata si suami ini, aku sedia untuk mencerai engkau kalau engkau gugurkan aku daripada kewajiban memberi nafkah. Maka fa'abra'adhu, perempuan itu pun kemudian menggugurkan dia. Maka jadi kata si suami, aku cerai engkau. Jadi dia talaknya dia, aku cerai engkau dengan syarat pengguguran kewajibanku memberikan nafkah kepada engkau selama iddah. Dia talak dengan pengguguran kewajiban saat ini. Maka rupa-rupanya apabila dia talak sedemikian, fa'abra'adhu, istri pun kemudian menggugurkan kewajibannya. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah jatuh talak pada ketika itu. Summa arada taqlid Syafi'i. Kemudian dia nak bertaklid pula dengan Imam Syafi'i. Tadi menikah ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian masa nak bercerai, dia nak ikut taklid dengan Imam Syafi'i pula. Summa arada taqlid Syafi'i. Kemudian dia nak bertaklid dengan Imam Syafi'i fi adami wuqu'it talak, pada ketiadaan jatuh talak, li adami sihhatil ibra', karena ketiadaan sah pengguguran kewajiban itu. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Kenapa tidak sah? Sebab nafkah iddah itu hanya berkuat kuasa bila berlaku talak. Ni sedangkan talaknya belum berlaku lagi. Apa yang nak ditaklik?
benda yang nak ditaklik tu tak berlaku lagi. Kan ditaklik dengan ditaklik dengan pengguguran kewajiban, sedangkan waktunya belum masuk. Waktunya belum masuk. Jadi tak ada benda yang nak ditaklik lah. Tak ada benda yang nak ditaklik. Syarat talak tu tidak terlaksana. Syarat talak tu sebab nafkah iddah belum lagi wajib selagi mana belum masuk waktu iddah. Jadi sedangkan dia ada iddah tu kalau ada perceraian, sedangkan perceraian tak ada lagi. Jadi dia taklik dengan benda yang mustahil. Dengan benda yang mustahil. Benda yang mustahil berlaku. Sebab kewajiban memberi nafkah iddah hanya berlaku berkuat kuasa apabila isteri sudah dicerai. Istrinya tidak dicerai, maknanya tidak ada kewajiban memberi nafkah iddah. Sampai bila-bila dia tidak mencerai istrinya, maka sampai bila-bila pun juga tidak akan ada yang namanya kewajiban memberi nafkah iddah. Artinya, ini taklik dengan benda yang mustahil ada. Benda yang mustahil ada. Sebab, ada kewajiban nafkah iddah tu kalau sudah dicerai. Kalau tidak dicerai, maka tidak akan ada kewajibannya. Selama-lama dia tidak dicerai, selama-lama juga tidak ada kewajibannya. Maka artinya sama saja taklik dengan benda yang tidak akan berlaku. Benda taklik dengan benda yang tidak akan berlaku, maka itu dikira tak ada lah. Maka tak jatuhlah talak jadinya. Tak jatuhlah talak. Lain halnya kalau dia taklik. Kalau engkau keluar rumah, engkau akan tercerai. Walaupun dia tidak keluar rumah pada ketika itu, tapi satu saat nanti mesti dia akan keluar rumah. Artinya benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Jadi seperti itu dalam jangkaan akan berlaku ya, maka jatuhlah kalau dia keluar rumah jatuhlah talaknya. Sebab memang dalam jangka akan berlaku. Sedangkan yang ini ni ibaratnya buang liur basi sahaja. Sebab dia pun tak ada niat nak mencerai. Dia pun tak ada niat nak mencerai. Maka dia ucapkan benda tu sebab dia tahu benda tu mustahil. Benda tu tak akan berlaku sebab keupayaan untuk menjatuhkan talak di tangan suami. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, si suami ini kemudian summa arada taqlid asy-Syafi'i fi adami wuqu'it talak li adami sihhati al-ibra' indahu min nafaqatil iddah. Kemudian si suami nak bertaklid dengan Imam Syafi'i yang menyatakan tidak jatuh talak karena ketiadaan sah al-ibra', pembebasan suami itu daripada kewajiban menanggung nafkah iddah. Maka lam yasihha, tak sah taklidnya yang sedemikian. Tak sah. Sebab apa? Sebab pada ketika dia nikah itu dengan menggunakan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kata tak sah nikahnya sebab tak ada wali. Atau tak sah nikahnya sebab saksinya tak adil. Jadi nikah yang tidak sah tak ada kena mengenalah dengan talak tu. Sebab nikahnya pun tak sah, nak talak gapo? Tak ada kena mengena dengan talak. Sedangkan mazhab Hanafi kata nikahnya sah tapi talaknya jatuh. Maka seperti itu konsekuensi hukumnya, karena orang itu bukan istri dia mengikut mazhab Hanafi sebab talaknya jatuh. Orang itu pun juga bukan istri dia mengikut mazhab Syafi'i sebab nikahnya tidak sah. Maka konsekuensinya, akibat hukumnya, implikasinya adalah dia tak boleh jima dengan itu perempuan. Tak boleh mensetubuhi itu perempuan. Sebab dalam kedua-dua mazhab kata itu adalah bukan istri dia. Kan begitu. Maka taklid yang sedemikian lam yasih, tak sah. Dia tak boleh taklid dengan Imam Syafi'i untuk menyatakan bahawa talaknya tidak jatuh. Sebab Imam Syafi'i kata, engkau bukan istri dia, engkau bukan suami dia, apa engkau nak taklid, taklid aku, engkau pun bukan suami dia. Bal yahrumu wat'uha hina idzin ala kilal mazhabaini. Bahkan haram dia itu mewatak itu perempuan, menjima itu perempuan pada ketika itu ala kilail mazhaba ini.
Ala kilail mazhabaini, atas kedua-dua mazhab itu. Tak boleh sebab dalam Syafi'i itu bukan istri dia, daripada semula memang bukan istri dia, nikahnya tidak sah. Dalam Hanafi itu bukan istri dia juga, sebab apa? Sebab sudah dicerai. Amma Syafi'i فلأنها ليست بزوجة عنده أصلا لعدم صحة nikah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, karena orang itu, perempuan itu memang bukan istri dia sama sekali. Kenapa? Li'adami sihhatin nikah, karena ketiadaan sah nikah. Jadi tak bolehlah dia nak bertaklid dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak mengiktiraf nikahnya dia. Kan? Walaulah syubhatu, dan kalau seandainya tidak kerana syubhat, apa dia syubhatnya kat sini? Yaitu ada pendapat mazhab yang mengatakan nikahnya sah, itu syubhatnya. Lakana zinan mahdan, niscaya jadilah hubungan dia sebelum dia bercerai itu adalah zina semata-mata. Tapi karena ada pendapat mazhab mengatakan nikahnya sah, mazhab Abu Hanifah mengatakan nikahnya sah, maka taklah dikata zina kan. Itu namanya syubhah di situ. Walaulah syubhah, dan jika bukan kerana syubhat, syubhat di sini adalah karena ada mazhab yang mengatakan nikahnya sah. Lakana zinan mahdan, niscaya jadilah ia zina yang betul-betul zina. Sebab dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang itu bukan istri dia, perempuan itu bukan istri dia. Titik. Jadi apabila dia perempuan bukan istri dia, macam mana nak jatuhkan talak dekat itu perempuan? Sedangkan itu perempuan bukan istri dia. Jadi tak berlaku, tak bolehlah taklid dekat Imam Syafi'i pada ketika itu. Wa amma Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah, allazi yara tazwijaha, yang memandang sah akan pernikahannya. Yang memandang sah pernikahan itu perempuan. Falikauniha, maka keadaan perempuan tadi banat minhu, sudah pun tercerai daripadanya. Bil bara'atil mazkurah, dengan asbab bara'ah, dengan asbab pembebasan yang disebutkan oleh perempuan tadi, bahwasanya dia membebaskan suaminya daripada tanggungan nafkah semasa iddah. Maka dah tercerai, artinya bukan istrinya lagi. Nah, kalau dia gabungkan nikah dengan mazhab Hanafi, kemudian urusan iddah talak tadi, urusan nafkah iddah, nafkah semasa iddah tadi ikut mazhab Syafi'i, dia gabungkan, melahirkan apa? Kesimpulan bahwa harus dia mewata itu perempuan, harus mewata itu perempuan. Tak ada mazhab mana yang mengatakan boleh. Tak ada mazhab yang mengatakan boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh sebab bukan istri dia. Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh sebab juga bukan istri dia. Tapi dia talfik, dia gabungkan, sehingga dia kata boleh. Sebab dia nikahnya sah mengikut mazhab Hanafi, dan talaknya sah mengikut mazhab, dan talaknya tidak jatuh mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dia gabungkan, akhirnya melahirkan kesimpulan hukum, boleh mewatak itu perempuan dengan asbab masih istri dia. Dia kata macam tu. Itu adalah satu kesimpulan hukum yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam. Itu contoh talfik yang tak boleh. Tak kisahlah satu masalah dalam satu isu hukum ke, dalam dua isu hukum ke, ketika mana akan melahirkan satu kesimpulan yang ketiga yang tidak dinyatakan oleh kedua-dua imam ini, maka tak bolehlah talfik yang sedemikian. Itu contoh dari talfik yang diharamkan. Wa qala Ibnu Ziyadin, Imam Ibnu Ziyad punya pandangan yang berbeza. Al-qadihu fit talfiq innama yata'atta idza kana fi qadiyatin wahidah. Yang mencederakan dalam talfiq itu, artinya yang haram, yang tak boleh ditalfiq itu, kalau hanya saja ianya akan berlaku idza kana fi qadiyatin wahidah. Itu kalau seandainya dalam satu isu hukum. Hanya kalau dalam dua isu hukum yang berbeza, ya tak ada masalah lah, kata beliau. Bi khilafihi fi qadiyataini, ini berbeza kalau dalam dua isu hukum. Falaisa biqadihin, ini tidak bermasalah, tidak mencederai, maksudnya tidak ada masalah. Okey je kalau dalam dua isu hukum yang berbeza. Yang tak boleh itu kalau dalam satu isu hukum yang
yang sama. Yang tak boleh tu. Wa kalamu Ibni Hajarin ahwat. Pandangan Imam Ibnu Hajar itu lebih ihtiyat, lebih berjaga-jaga. Wabni Ziyadin awfaqu bil awam. Itu bukan awfaq, agfaq. Dan pandangan Imam Ibnu Ziyad itu agfaqu bil awam. Itu lebih apa kata lebih lemah lembut, lebih mengesiani dengan orang awam. Lebih mengesiani dengan orang awam yang tak tahu tentang selok-belok hukum macam ni. Fa'alaihi, maka mengikut pandangan yang kedua, mengikut pandangan Imam Ibnu Ziyad, yasihhut taqlidu fi misli hadhihi surah. Yasihhut taqlid, sah bertaklid pada contoh yang seperti ini. Dan mengikut pandangan Ibnu Hajar lam yasihha, kan tak sah bertaklid. Sebab apa? Sebab dalam pandangan Imam Ibnu Hajar tak ada beza nak satu masalah hukum ke, nak dua masalah hukum ke, dua isu hukum tak. Yang satu isu nikah, yang satu isu tolak, kan dua isu hukum yang berbeza. Tak kisah. Sebab apa? Sebab melahirkan keadaan di mana tidak dinyatakan oleh kedua-dua ulama, iaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang harus mewatak itu perempuan walaupun sudah dicerai dengan cara taklik talak dengan ibrat nafkah iddah tadi kan. Bagi Imam Ibnu Hajar bukan masalah satu isu hukum atau dua isu hukum, apa natijahnya itu yang dilihat oleh Imam Ibnu Hajar. Sedangkan Imam Ibnu Ziyad, dia tidak melihat kepada natijahnya, dia melihat kepada ini satu isu hukum ke dua isu hukum yang berbeza. Jadi ada perbezaan sudut pandang kat situ. Yang Imam Ibnu Hajar lebih ahwat, lebih berjaga-jaga, lebih ihtiyat. Yang Imam Ibnu Ziyad lebih agfaq, lebih mengesiankan kepada orang awam yang tak erti selok-belok hukum hakam lagu ni. Maka fa'alaihi, maka alaihi ala kalam Ibni Ziyad, yasihut taklid, sah taklid kepada Imam Syafi'i tadi, contohnya tadi tu kan. Fi misli hadhihi surah, pada seumpama ini contoh. Itu dia. Mas'alatu al-ashhar. Mas'alatu al-ashhar. Yajuzu taqlidu multazimi madhhabi syafi'i ghaira madhhabihi awil marjuha fihi lid-darurati ay al-masyaqqati allati la tuhtamalu adatan. Yajuzu, harus, masalah al-ashhar, harus bertaklid seorang yang mengikut mazhab Syafi'i ghaira madhhabihi, akan mazhab yang lain. Misalnya dia taklid dengan mazhab Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Hanafi, dia taklid dengan mazhab yang lain. Awil marjuha fihi, atau dia bertaklid mengikut pandangan yang marjuh dalam Imam Syafi'i. Misalnya dia ikut kaul yang muqabil asah misalnya. Kenapa? Lid-darurati. Lid-darurati. Karena ada darurat. Apa dia darurat di sini? Ai al-masyaqqatil lati la tuhtamalu adatan. Iaitu karena ada masyaqqah yang tak boleh ditanggung secara kebiasaannya kalau dia tetap ikut pandangan yang mu'tamad. Kalau ikut pandangan yang mu'tamad, kalau ikut pandangan yang rajih, ada masyaqqah yang tak boleh ditanggung secara kebiasaannya. Maka boleh dia bertaklid kepada mazhab yang lain, ataupun dia bertaklid kepada pandangan yang marjuh di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Misalnya contoh apa? Contoh mazhab Imam Syafi'i kita mewajibkan berlaku akad dalam semua transaksi jual beli, tak kisahlah itu kecil ke besar ke murah ke mahal ke, semuanya kena ada akad jual beli. Aku jual, aku beli. Nanti masalahnya misalnya contoh dekat vending machine misalnya.
Vending machine, mana ada akad kat situ. Kita nak beli satu tin Milo ke, nak beli keropok ke dekat vending machine, ada akad situ. Tak ada akad kat situ. Kita masuk duit, gugur barangnya, kan? Akad tak ada. Tapi biasanya yang dijual kat vending machine ni barang-barang yang murah-murah je. Maka kita ikutlah pandangan yang marjuh dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan dalam al-muhakkirat, barang-barang yang murah, barang-barang yang murah boleh tidak dengan akad jual beli, cukup dengan serah terima sahaja. Dengan vending machine tadi menyerahkan barangnya, kita serahkan duitnya, sudah cukup dikira sebagai jual beli yang sah. Begitu. Itu namanya lid darurah, karena ada darurah. Itu al-masyaqqah allati la tuhtamalu adatan. Ada satu masyaqqah yang tak boleh ditanggung pada adat kebiasaannya. Sebab pada ketika itu misalnya dekat vending machine tak ada juru jual, tak ada juru beli, kan. Yang beli ada, yang jual tak ada. Jadi itu ketika ada masyaqqah, ada darurah. Amma inda adamiha, itu bukan imma, amma inda adamiha payahrum. Tapi kalau ketika tiada masyaqqah, keadaan yang biasa-biasa sahaja, tak ada masyaqqah apa, maka haramlah kita ikut pandangan yang marjuh atau bertaklid kepada selain mazhab kita. Tapi kalau ada masyaqqah boleh. Kalau tak ada masyaqqah, tak ada darurat, maka kita ya ikut pandangan yang biasa-biasa dalam mazhab kita. Ikut pandangan yang mu'tamad, ikut pandangan yang rajih dalam mazhab kita. Titik. Pengecualian. Illa in kanal muqalladu bil fathi ahlan lit tarjih. Illa in kanal muqallad, melainkan jika seandainya ulama yang dia ikut. Jadi kan tadi dia bertaklid dengan pandangan yang marjuh di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Illa in kanal muqalladu, melainkan jika seandainya orang yang ditaklidinya itu, yang menyatakan dengan pandangan yang marjuh itu adalah ahlan lit tarjih, adalah ulama yang memang punya keahlian, punya kepakaran untuk mentarjih. Punya kepakaran untuk mentarjih. Katakanlah seperti apa? Ashabul wujuh misalnya. Ashabul wujuh punya kepakaran dalam mentarjih. Jadi katakanlah dia misalnya mengikut pandangan Imam Al-Isfaraini atau pandangan Imam Al-Istakhri misalnya, atau dia mengikut pandangan ashabul wujuh yang lain yang mereka mentarjih, mereka berijtihad di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, atau dia ikut dengan pandangan Imam Al-Muzani misalnya. Illa in kanal muqalladu bil fathi ahlan litarjih, melainkan jika adalah orang yang ditaklidinya dia itu adalah ulama yang memang punya kepakaran dalam tarjih, punya kepakaran dalam ijtihad di dalam mazhab itu sendiri. Ya, sekurang-kurangnya mujtahidul fatwa seperti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wara'al muqallidu, dan si orang yang bertaklid, kita yang bertaklid ini, melihat, memandang rujhana dalilihi ala dalili imamihi. Memandang akan kuatnya dalil ulama yang ditaklidi tadi di atas dalil Imam Syafi'i sendiri. Misalnya, kita melihat pandangan yang dinyatakan ditarjih oleh Imam Nawawi ini lebih kuat daripada pandangan yang yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i misalnya. Maka boleh kita bertaklid dengan ikhtiarat daripada Al-Imam An-Nawawi. Itu contoh. Intaha. Jadi itu pengecualian ketika ketiadaan darurat. Ketika ketiadaan darurat kan haram katanya bertaklid dengan pandangan yang marjuh. Melainkan kalau seandainya ulama yang ditaklidi itu memang ada kepakaran untuk mentarjih, dan kita sebagai orang yang bertaklid pun melihat bahwasanya dalil yang beliau kemukakan lebih kuat daripada dalil imam mazhab sendiri. Intaha. Wa ibaratu ibarah Ibni Yahya. Apa ibaratnya itu tadi? Ibarat daripada Al-Ashkhar. Sekarang ibarat Ibnu Yahya.
yajuzul amalu fi haqqi syakhsi bid-dha'ifil ladzi rajjahahu ba'du ahli tarjih minal mas'alati dzatil qawlaini awil wajhaini. Harus beramal pada hak seseorang. Jadi seorang pengikut mazhab dia boleh beramal bid-dhaif dengan qaul dhaif. Allazi rajjahahu ba'du ahli tarjih, yang ditarjihkan oleh sesetengah ulama ahli tarjih. Katalah ditarjihkan oleh Imam Nawawi atau ditarjihkan oleh Imam Rafi'i misalnya. Daripada masalah zatil qaulaini, yang mempunyai dua qaul. Jadi ada masalah dua qaul yang mu'tamad A, tapi yang ditarjih Imam Rafi'i B misalnya. Maka dia boleh taklid dengan Imam Rafi'i. Azatil qaulaini. Yang punya dua qaul ni adalah pandangan Imam Syafi'i. Awil wajhaini, atau dua wajah, pandangan daripada ulama ashabul wujuh. Fayajuzu taqliduhu lil amilil mutaahhili wa ghairihi. Maka boleh mentaklid akan pandangan satu ulama ahli tarjih tadi itu, lil amili, bagi orang yang beramal, al mutaahhil, yang ada kepakaran dalam masalah hukum hakam ni, wa ghairihi, dan juga yang lain yang tiada kepakaran. Boleh belaka. Janji ada ulama ahli tarjih yang mentarjih, maka kita boleh bertaklid dengan ulama ahli tarjih berkenaan. Muhammad dha'ifu. Adapun qaul dhaif, ghairal murajjahi min ba'di ahli tarjih, yang tak ada sesetengah ulama ahli tarjih itu ghairal murajjah, yang tidak dikuatkan. Amma dha'ifu ghairal murajjah, adapun qaul dhaif yang tidak dikuatkan, yang tidak ditarjihkan min ba'di ahli tarjih, daripada sesetengah ulama ahli tarjih. Jadi qaul ni memang dhaif, tak ada, sebab tak ada seorang ulama ahli tarjih yang menyokong qaul ni. Tu dia. Maka fayamtani'u taqliduhu 'alal 'arifi bin nazar. Fayamtani'u taqliduhu, maka tak boleh bertaklid kepada qaul dhaif yang tiada penyokongnya ini, yang tiada ulama ahli tarjih menyokongnya ini, 'alal 'arifi bin nazar, atas orang yang arif, yang mengetahui, bin nazar, dengan kajian-kajian ilmu para ulama ini. Jadi alal arifi bin nazar. Alal arifi bin nazar. Dia tak boleh bertaklid. Kalau orang tu ada orang yang ada pengetahuan, dia arif tentang masalah hukum hakam ni, maka dia tak boleh bertaklid. Dia tak boleh bertaklid. Sebab apa? Sebab dia boleh mencari, kan, alal arifi bin nazar wal bahsi anil arjah. Karena dia boleh mencari dan meneliti pandangan yang paling kuat. Fayamtani'u taqlidu, maka dia tak boleh bertaklid dengan itu pendapat, alal arifi bin nazar, atas orang yang mengetahui dengan an-nazar. An-nazar itu maksudnya ilmu tentang hukum hakam fiqh ni. Wal bahsi, orang yang arif untuk mencari, anil arjah, pandangan yang paling kuat. Kagairi arifin, seperti mana juga tak boleh bertaklid dekat pandangan dhaif yang tiada penguatnya ini, yang tiada penyokongnya ini, orang yang tidak arif, tapi wajada may yukhbiru birajih. Wajada, dia mendapati orang yang mengkhabarkannya tentang pandangan yang rajih dalam masalah hukum berkenaan. Wa arada al-amal bihi. Dan dia nak mengamalkannya. Maka dia kena amalkan yang rajih, sebab dia tahu, maka orang yang tahu punya tanggung jawab yang lebih berbanding orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu tu tak bolehlah kita salahkan, tapi sebab dia dah tahu, ada orang yang bagi tahu kat dia, maka dia kena beramal dengan apa yang dia dah dibagi tahu. Jangan kemudian dia istilahnya dia degil, dia tak nak beramal dengan apa yang dia dah dibagi tahu saat ni. Wa illa, kalau orang tu memang orang jahil sungguh, orang tu jahil sungguh, dia dia bukan orang yang tahu, bukan orang yang arif, bukan orang yang alim, dan juga tak ada sebarang orang alim yang memberitahu dekat dia, jazalahul amalu bil marjuhi mutlaqan, haruslah baginya beramal dengan pandangan yang lemah, mutlaqan, secara
mutlak. Sebab karena dia jahil. Al-ami la madhhab lahu. Orang awam, orang ami itu dia tak ada mazhab. Maka ada pandangan yang marjuh pun dia boleh je beramal. Dengan pandangan yang marjuh. Kalau seandainya dia tak tahu mana rajih, mana marjuh, amal sajalah. Begitu. Amal sajalah. Cuma itu tadi. Al-ami la madhhab lahu. Orang awam tu yang tak ada pengetahuan tu dia tidak ada mazhabnya. Jadi dia amalkan saja. Dia tak ada masalah untuk dia untuk beramal. Tak ada masalah untuk dia untuk beramal sebab dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak dibebani atas apa yang dia tidak tahu saat ni. Cuma tetap saja karena dia tidak mengaji, dia akan adalah apa nama istilahnya tu, kalau seandainya dosa ya akan berdosa karena sebab ketidakmengajiannya dia. Karena dia tidak mengaji, karena dia tak nak menuntut, itu dia jadi dosa daripada sudut. Tapi daripada sudut dia beramal dengan pandangan marjuh tak ada apa, tak ada masalah. Wa illa jazalahul amalu bil marjuhi mutlaqan. Dan jika seandainya dia tidak tahu, dia bukan orang yang alim, dan juga tak ada sebarang orang alim yang memberitahu dia tentang pandangan yang marjuh, dia tak reti beza mana rajih, mana marjuh, okey, amalkan saja mana-mana pendapat, itu tak kisah. Janji selama mana dia tidak tatabbu'u khas, selama mana dia tidak mencari-cari yang ruksah-ruksahnya saja. Intaha. Mas'alatu al-Qurdi. Sarahal a'immatu bi'annahu la yajuzu ta'ati makhtulifa fihi ma lam yuqallidi al-qaila bihillih. Sarahal a'immah. Para imam-imam dalam mazhab menyatakan, para imam-imam ulama-ulama dalam mazhab kita menyatakan la yajuzu ta'ati makhtulifa fihi. Tidak harus kita mengamalkan masalah-masalah khilafiyah ini malam yuqallidil qaila bihillih, selama mana kita tidak bertaklid kepada ulama yang menyatakan kehalalannya. Jadi kalau ada benda tu ulama khilaf, ni halal ke haram, ulama khilaf. Kalau kita tidak bertaklid kepada ulama yang menyatakan halal, maka itu hukumnya haram. Jadi kalau nak kita terbabit dalamnya, maka kita kena bertaklid dahulu dekat ulama yang menyatakan hukumnya halal, hukumnya harus. Bal naqala Ibnu Hajarin wa ghairuhu al-ittifaqa alaihi. Bahkan Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain menukilkan itu adalah kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama bahwasanya selagi mana seseorang itu tidak bertaklid kepada ulama yang menyatakan satu benda ni halal, maka haram dia untuk mengikuti pandangan itu. Melainkan dia taklid terlebih dahulu. Jadi at-taklid itu adalah qablal amal, bukan ba'dal amal. At-taklid sebelum beramal, bukan selepas beramal. Jadi itu yang dinyatakan oleh para ulama. Jadi sebelum dia mengamalkan pendapat itu, dia taklid dahulu kepada ulama yang menyatakan halal. Misalnya dia nak nikah tanpa wali misalnya. Dia nak nikah tanpa wali, ya dia sebelumnya mesti bertaklid terlebih dahulu untuk kepada Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh nikah tanpa wali. Itu contoh. Jangan lepas nikah tanpa wali dia kata aku bertaklid kepada Abu Hanifah. Lalu dia baru berniat taklid kepada Abu Hanifah. Itu at-taqlidu ba'dal amal. Nanti ada perbahasan yang lain. Mana taklid ba'dal amal yang diharuskan, mana yang tidak diharuskan. Cuma pada prinsipnya sarahal a'immah bi annahu la yajuzu ta'ati makhtulifa fihi ma lam yuqallidil qaila bihillih. Tidak harus mengamalkan masalah khilafiyah itu selama mana dia tidak bertaklid kepada pandangan ulama yang menghalalkannya. Bal naqala Ibnu Hajarin wa ghairuhu al-ittifaqa alaihi. Bahkan Imam Ibnu Hajar dan ulama yang lain mereka menukilkan ada kesepakatan ulama tentang taklid itu adalah sebelum beramal, bukan selepas beramal. Taklid yang disepakati ulama itu harus adalah sebelum beramal, bukan selepas beramal. Selepas beramal nanti ada khilaf. Ada khilaf dan juga ada syarat. Boleh ke tak boleh? Kalau seandainya boleh, macam mana taklid ba'dal amal yang dibolehkan? Itu
Nanti ada perbahasan yang lain. Sawa'un kanal khilafu fil madhhabi aw ghairihi. Sama ada perbezaan pandangan itu dalam satu mazhab ataupun dengan mazhab yang lain. Jadi misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya ada 5-6 kaul misalnya, ada 5-6 kaul dan wajah misalnya. Atau dalam mazhab Syafi'i kata halal, mazhab Hanafi kata haram misalnya. Ibadatan aw ghairaha, sama ada dalam masalah ibadah atau masalah yang lain-lainnya, tak kisah. Yang namanya taklid itu qabla al-amal, sebelum beramal, bukan ba'dal amal. Itu dia. Dedek. Walau ma'aman yarahil ladzalika, walaupun ketika itu dia duduk, jadi orang yang bertaklid ini duduk bersama orang yang memandang halalnya sedemikian. Jadi niat untuk bertaklid itu bukan kerana kita bersama, tapi karena kita memang berniat. Jadi walaupun misalnya kita tinggal di kawasan orang yang bermazhab Hanafi, kita sendiri bermazhab Syafi'i. Misalnya kita duduk di mana? Duduk di Pakistan misalnya, kawasan orang bermazhab Hanafi. Orang bermazhab Hanafi kata, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Kita yang bermazhab Syafi'i kata menyentuh kemaluan membatalkan wudu, menyentuh alat sulit membatalkan wudu. Jadi kita tinggal di kawasan orang mazhab Hanafi, tapi kita tidak bertaklid dengan mazhab Hanafi yang menyatakan menyentuh alat sulit itu membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Maka walaupun kita duduk bersama orang yang bermazhab Hanafi, kita sendiri bila sentuh alat sulit kita tetap batal wudu kita. Sebab apa? Sebab kita bermazhab Syafi'i. Walaupun duduk kawasan 100% mazhab Hanafi misalnya. Walau ma'a may yara hilla dzalik. Walaupun dia duduk bersama orang yang memandang halal benda itu. Itu dia. Jadi supaya tak batal macam mana? Kena bertaklid dulu dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya ia tidak batal wudu. Titik. Naam, iya. Innama ya'samu man qassara bitarki ta'allumi ma lazimahu ma'al imkan. Naam, ya, hanya saja dia berdosa dengan asbab, hanya saja dia berdosa. Naam, innama ya'sam, hanya saja berdosa man qassara, orang yang taksir. Apa ketaksiran dia? Bitarki ta'allumi ma lazimahu ma'al imkan, dengan asbab dia meninggalkan mengaji benda yang wajib atas dia untuk mengaji ma'al imkan, walhal dia mampu untuk mengaji. Ketika mana dia tak nak mengaji, tak mengaji ilmu, akhirnya dia dia jadi tak tahu, dia jadi jahil, maka itu dosanya tu daripada asbab kejahilan dia, daripada asbab ketaksiran dia, bukan asbab jahilnya dia. Jahil tidak ditanggungan dosa, tapi taksir dia tak mengaji itu yang jadi dosa. Au kana mimma la yu'dharu ahadun bijahlihi li syuhratihi, atau adalah benda itu memang benda yang tidak diuzurkan seseorang dengan jahilnya li syuhratihi, karena terlalu masyhur pandangan ini. Memang semua orang dah tahu belaka, lalu dia jahil. Yang macam dia jahil sembahyang 5 waktu tu wajib misalnya, dia jahil. Itu kan la yu'dharu ahadun bijahlih. Lalu dia jahil, maka kejahilan yang seperti itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan, akan membawa kepada dosa juga. Sebab benda itu adalah terlalu masyhur sudah. Semua orang tahu, tapi tahu-tahu dia tidak tahu. Maka kejahilan dia dalam benda yang masyhur ni tidak dimaafkan. Maka dia dosa dengan sebab kejahilan dia. Okey. Amma man ajaza anhu walau linaqlatin aw ittirarin ila tahsili ma yasuddu ramaqahu wa mumawwanahu fayagtafi'u taklifuhu kama qabla wurudi syar'i. Adapun orang yang tak mampu untuk mengaji. Amma man ajaza anhu, adapun orang yang tak mampu untuk mengaji, walau linuklatin, walaupun asbab dia ketidakmampuan dia mengaji itu kenapa? Linuklah, karena asbab dia tu
nuklah berpindah-pindah. Karena asbab berpindah-pindah hanya jadi tak sempat mengaji, sibuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tak sempat nak mengaji. Awit tirarin ila tahsili ma yasuddu ramakahu wa mumawwanahu, atau tak sempat mengajinya itu kenapa? Tak mampu mengajinya itu apa? Ittirar, karena terpaksa. Ila tahsili ma yasuddu ramakah wa mumawwanahu, untuk mendapatkan benda yang boleh yasuddu ramakahu, yang boleh menyambung hidupnya. Saddu ramak, benda yang boleh menyambung hidupnya dan hidup orang yang di bawah tanggungannya. Artinya kalau dia tak kerja, dia mati, atau anaknya mati. Jadi mesti dia kena kerja daripada pagi sampai ke malam misalnya. Tak sempat nak mengaji. Sebab kalau tak kerja, tak ada duit. Bila tak ada duit, tak boleh beli makan. Bila tak ada beli makan, tak mati misalnya. Yang macam ni, maka kejahilannya tu dimaafkan. Kejahilannya dimaafkan. Fayagtafi'u taklifuhu kama qabla wurudi syar'i, maka terangkatlah taklifnya, kewajiban dia untuk mengaji. Kan wajib mengaji ceritanya, menuntut ilmu fardu ain itu kan fardu ain, wajib. Tapi karena ada uzur yang sedemikian, walaupun uzurnya itu karena sebab asik pindah-pindah sokmo, pindah dari satu tempat ke tempat yang tak stabil lagi, pindah lagi, tak stabil, tambah pindah lagi, sehingga tak sempat lah mengaji. Sebab nak pindah-pindah sokmo, mungkin karena dia jadi jadi orang yang kena aim, nak kena colik ke, hanya dia sibuk pindah semua, ataupun kerajaan dah keluarkan waran tangkap ke, hanya dia nak menusuk-menusuk tu pindah-pindah sokmo misalnya, tak sempat nak mengaji, ataupun dia terpaksa tak boleh mengaji. Sebab apa? Karena kalau tak kerja, mati. Maka fayagtafi'u taklifu, terangkatlah taklif kewajiban dia untuk mengaji tadi tu, sakama qabla wurudi syar'i, seperti mana sebelum datangnya syarak. Jadi pada ketika itu dia taklid ikut dan je. Duduk dalam kalangan mazhab Hanafi, ya dia taklid macam beramal macam mazhab Hanafi lah, walaupun dia tak ada niat untuk taklid. Fayagtafi'u taklifuhu kama qabla wurudi syar'i, maka terangkatlah taklifnya dia seperti mana sebelum datang syarak. Itu dia. Qalahu fit Tuhfah, itu dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj intaha. Kemudian wa ibaratu bil faqih, ibarat daripada imam bil faqih pula macam mana? Ibarat daripada imam al-bil faqih, wa makna taklid, dan maksud daripada taklid. Apa dia maksud daripada taklid itu? I'tiqadu qawlil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi tafsili, meyakini ucapan orang lain tanpa mengetahui, dengan tidak mengetahui dalilnya secara terperinci. Jadi dia sekadar ikut sahaja. Orang kata A, dia ikut A. Orang kata B, dia ikut B. Itu namanya taklid. Tanpa dia tahu, ini orang ni boleh kata A sebab gapo. Dia tak tahu asbabnya gapo apa semua. Yang pasti dia kata aku boleh ikut A ya. Dalilnya apa? Asbabnya gapo, ilatnya gapo, aku tak reti. Aku ikut dia je. Dia kata dia kata halal, halal. Dia kata haram, haram. Aku ikut dia gitu je. Itu namanya taklid. Fayajuzu taklidul qawli dha'ifi li'amali nafsihi. Maka harus taklid pendapat yang lemah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Kamuqabilil asah, seperti muqabilnya asah. Muqabilnya asah itu ya dhaif. Muqabilnya asah itu dhaif. Walaupun sama-sama kuat daripada sudut penghujahan dan dalil, tapi apabila yang satunya asah, maka muqabilnya dah dhaif. Maka boleh diamalkan untuk amalan diri sendiri, muqabil asah. Wal mu'tamad, muqabilnya mu'tamad, pun juga boleh. Muqabilnya mu'tamad ya marjuh. Boleh diamalkan untuk amalan diri sendiri. Wal aujah, muqabilnya aujah ya dhaif, walaupun sama-sama kuat. Walaupun sama-sama kuat daripada sudut penghujahan dan dalil, tapi kalau yang satunya aujah, yang satunya ya dhaif, lemah, maka masih boleh diamal untuk diri sendiri. Sebab daripada sudut penghujah dan pendalilan pun juga kuat juga kan.
Wal muttajih, muqabilnya muttajih pun juga adalah lemah, tapi masih boleh diamalkan untuk dirinya sendiri. La muqabilis sahih, tapi muqabilnya sahih tak boleh. Kenapa? Sebab sahih itu kan yang hujah dan pendalilannya kuat. Muqabilnya sahih itu dhaif, yang hujah dan pendalilannya lemah. Kenapa? Dipasadi, karena muqabilnya itu fasad biasanya, rosak kebiasaannya. Nah, kalau asoh memang mukabilnya asoh itu dhaif juga. Tapi asoh itu dia hujah dan pendalilannya lebih kuat daripada hujah dan pendalilan mukabil dia yang juga kuat. Jadi sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat, cuma bedanya yang satu lebih kuat daripada yang lain. Maka yang lebih kuat disebut asoh, yang tidak kuat, yang tidak terlalu kuat, yang kuat juga tapi tidak terlalu kuat disebut dengan dhaif. Mukabilnya asoh dhaif. Muqabilnya sahih pun juga dhaif, tapi dhaif muqabil asah dengan dhaif muqabil sahih itu berbeza. Bezanya daripada sudut kuat atau tidak hujah dan dalil muqabil tadi. Muqabil asah, hujah dan dalilnya kuat, tapi tidak lebih kuat daripada asah. Muqabil sahih dhaif, itu hujah dan dalilnya pun juga dhaif juga. Begitu. Okey, lipasadi ghaliban, karena muqabilnya sahih itu dhaif itu lipasadi ghaliban, biasanya hujah dan pendalilannya itu rosak. Tak boleh guna sebagai hujah dan dalil. Titik. Bis. Jadi dhaif yang boleh diikut untuk amalan diri sendiri itu satu muqabilnya asah, muqabilnya mu'tamad, muqabilnya aujah dengan muqabilnya muttajah. Sedangkan muqabil sahih tak boleh nak diamal hatta untuk amalan diri sendiri. Titik. Wa ya'samu ghairul mujtahidi bitarki taklidi, dan berdosa orang yang tidak mujtahid itu meninggalkan taklid. Sebab dia tak ada kepakaran. Dia tak ada kepakaran, maka dia kena ikut orang yang pakar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, Allah Ta'ala kata. Maka orang yang tidak mujtahid dosa kalau tidak bertaklid. Sebab nanti kalau dia tidak bertaklid, agamanya itu macam mana? Ya, agama ikut selera diri sendiri. Sebab dia tidak mengikuti orang yang pakar, maka ikut dan perasaan dia saja nantinya. Sedangkan agama itu bukan agama perasaan. Agama itu agama dalil. Islam ni agama dalil. Dia tak gerti dalil, maka dia kena ikut dengan orang yang gerti dalil. Maka orang yang tidak mujtahid itu tak boleh tidak bertaklid. Dosa orang yang tidak mujtahid itu wa ya'sam, dan berdosa ghairul mujtahidi, yang tidak mujtahid meninggalkan taklid. Naam, in wafaqa madhhaban mu'tabaran. Ia tetap berdosa walaupun ternyata apa perasaan dia tadi itu menepati mazhab yang mu'tabar. Apa perasaan yang kemudian dia amal mengikut perasaannya itu menepati mazhab mu'tabar, sekalipun demikian tetap berdosa karena dia tidak mahu untuk bertaklid tadi, hanya semata-mata mahu ikut perasaan sahaja. Maka tetap berdosa walaupun ternyata menepati dengan mazhab yang mu'tabar. Titik. Qala jam'un, jadi berkata sekumpulan ulama, macam mana kalau menepati mazhab yang mu'tabar kan macam mana? Dia tadi tidak gerti mencari dalil, tidak gerti dalam dalil, dia jahil. Maka dia wajib bertaklid. Okey. Sekarang dia tak nak bertaklid, dia nak ikut hati dan perasaannya sahaja. Lalu ternyata dia beramal, amalannya menepati dengan mazhab yang mu'tabar. Maka macam mana kedudukan amalannya yang menepati mazhab mu'tabar ini, sah ke tidak? Qala jam'un, berkata sekumpulan ulama, tasihu ibadatuhu wa mu'amalatuhu mutlaqan. Sah ibadah dan muamalatnya secara mutlak kalau seandainya menepati mazhab mu'tabar, walaupun dia hanya apa? Hanya beramal mengikut hati dan perasaannya sahaja, tidak mengetahui dalilnya. Tapi rasa-rasa lagu ni, beramal tepat, okey. Sah, kata sekumpulan ulama, sah ibadahnya, sah muamalatnya. Wa qala akharuna, berkata setengah ulama yang lain, la mutlaqan, tidak sah secara mutlak. Dia mesti kena taklid. Sebab agama bukan
daripada rasa-rasa. Agama ni adalah agama dalil, bukan agama rasa-rasa. Maka bila dia ibadah hanya setakat rasa-rasa sahaja, ibadahnya tidak sah, muamalatnya tidak sah secara mutlak. Itu kata kumpulan yang kedua. Wa fassala ba'duhum, dan sesetengah ulama yang lain, kumpulan yang ketiga, merincikan. Faqala, kumpulan ketiga kata, tasihul muamalatu, sah muamalahnya sahaja. Dunal ibadati, tapi ibadah tidak sah. Kenapa ibadah tidak sah? Li'adamil jazmi bin niyati fiha, karena ketiadaan jazam dengan niat pada ibadah berkenaan. Sedangkan ibadah itu perlu ada jazam dengan niat. Dia ni jahil, tidak bertaklid, nak menjazamkan niat lagu mana, sedangkan dia jahil. Jadi tak sah ibadahnya. Muamalah je sah, sebab muamalah tidak perlu dengan niat. Muamalah tidak perlu dengan niat. Yang namanya jual beli, ya jual beli, itu je lah. Serah terima duit. Itu saja namanya jual beli. Tidak perlu niat jual beli dalam hati, kan, tidak perlu. Yang penting waktu balik berakal, tidak dipaksa, ada kelayakan untuk jual beli, dah sudah selesai. Tidak perlu niat sahaja aku jual beli, tak perlu. Maksudnya tidak wajib niat dalam hati macam itu. Okey. Waqala asy-syarifu al-allamatu Abdurrahman ibnu Abdullah Bafaqih. Apa beliau kata? Mana tadi? Lamutlah. Wa yadharu, ni kesimpulan yang diambil oleh Syarif Abdurrahman Bafaqih. Yadhar. Yadhar ni maksudnya dan zahir. Dan zahir maksudnya daripada pelbagai teks dan nas daripada ulama yang beliau kaji, kesimpulan yang beliau muktamadkan ini dia. Wa yadharu, dan zahir. Maksudnya ini daripada hasil kajian beliau. Wa yadharu min amali kala wa min amali wa yadharu min amalin wa kalamil a'immati, dan zahir daripada amal dan kalam para a'immah. Maksudnya kesimpulan yang diambil oleh Syekh Abdurrahman Bafaqih, kesimpulan yang beliau tarjihkan, kesimpulan hukum yang beliau kuatkan daripada amalan dan juga teks para ulama. Apa dia kesimpulan hukumnya? Annal amiyah, bahwasanya orang awam, orang yang tak reti tentang selok belok hukum hakam. Haitsu amila, ketika mana dia beramal, mu'taqidan annahu hukmun syar'iyyun, dia mengiktikadi bahwasanya apa yang dia amalkan itu adalah hukum syarak. Wa wafaqa mazhaban mu'tabaran, dan menepati amalannya itu dengan mazhab yang mu'tabar. Wa illam ya'rif aina qailihi, sekalipun dia tidak mengetahui ulama yang menyatakan sedemikian. Ulama mazhab yang menyatakan sedemikian dia tak tahu. Dia orang ni orang awam. Dia beramal dengan meyakini amalannya itu adalah amalan daripada hukum syarak, dan amalannya itu menepati dengan mazhab yang mu'tabar, sekalipun dia tak tahu dengan pasti siapa ulama yang mengatakan seperti mana amalan dia. Siapa ulama yang mengamalkan seperti mana amalan dia ni, walaupun dia tak tahu, maka sah amalannya tadi. Malam yakun hala amalihi muqallidan li ghairihi taqlidan sahihan. Selama mana ketika mana dia beramal tu dia tidak bertaklid kepada ulama yang lain dengan taklid yang sahih, dengan taklid yang betul. Jadi misalnya katakan saja orang awam ni dia mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Maka dia bertaklid dengan mazhab Imam Syafi'i, kan. Ternyata pada satu ketika dia beramal dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dia tahu amalan dia ni menepati dengan mazhab tertentu, tapi dia tak tahu pasti imam siapa, dia tak tahu pasti. Maka macam mana kedudukannya? Maka macam mana kedudukannya tadi? Apakah amalan tadi sah atau tidak sah? Kalau seandainya ketika dia beramal tu dia dalam hatinya, aku ni mengikut mazhab Syafi'i ni, beramal ni mengikut mazhab Syafi'i ni. Ternyata amalannya itu tidak mengikut mazhab Syafi'i, tapi amalannya mengikut mazhab Hanafi, maka tidak sah, sebab dia ketika itu sudah bertaklid dengan taklid yang sahih kepada Imam Syafi'i.
Lain halnya kalau dia tidak bertaklid dengan taklid. Artinya dia beramal ikut hati dan perasaannya sahaja. Tak ada rasa nak taklid kepada mana-mana imam, tak ada. Beramal ikut hati dan perasaannya sahaja. Yang mana dia tahu ini amalan ini menepati salah satu mazhab yang mu'tabar. Kebetulan tepat dekat mazhab Hanafi, maka sahlah amalannya. Kebetulan tepat mengikut mazhab Syafi'i, maka sahlah amalannya. Macam itu. Intah. Kultu, aku kata, ini istidrak daripada musannif. Kultu, aku kata, wa naqala al-jalalu as-suyuti. Wa naqala al-jalalu as-suyuti. Imam Jalaluddin as-Suyuti menyatakan, an jama'atin kasiratin minal ulama, daripada ramai ulama. An jama'atin kasiratin minal ulama. Imam Jalaluddin as-Suyuti menukilkan daripada ramai ulama, annahum kanu yubtunan nasa bil madhahibil arba'ah. Bahwasanya para ulama ini memberikan fatwa kepada orang ramai dengan menggunakan mazhab yang 4. La siyamal awam alladzina la yataqayyaduna bimazhab. Lebih-lebih lagi fatwa kepada orang awam, la siyamal awamil ladzina la yataqayyaduna bimazhab. Lebih-lebih lagi ketika mana mereka berfatwa kepada orang awam yang memang tidak berpegang dengan satu mazhab. Jadi mereka ulama-ulama ini berfatwa dengan cara mengikut 4 mazhab. Kemudian lebih-lebih lagi ketika mana yang datang menanya, misalnya orang awam yang memang tak ada pegang dengan satu mazhab tertentu. Wala ya'rifuna qawaidahu wala nususahu. Mereka orang awam yang datang ni tak tahu pun kaedah-kaedah mazhab, tak tahu pun teks-teks mazhab. Ini macam orang awam zaman kita kan memang begitu. Yang ramai macam tu. Orang sibuk dekat perniagaan, dia sibuk dekat kubur dia, mana reti dengan mazhab-mazhab ni. Jadi mereka datang tanya kat kita, kita pun memfatwakan dengan pandangan yang 4 mazhab ini. Kita tidak rigid dengan mazhab Imam Syafi'i, katakan saja macam tu. Sebab kita tahu mereka orang awam ni tak reti pun dengan mazhab. Wa yaquluna haitsu wafaqa fi'laha ula qaula alimin. Dan mereka kemudian yaquluna haitsu wafaqa fi'laha ula, dan mereka menyatakan ketika mana menepati dengan amalan mereka orang awam yang datang yang tak tahu mazhab ni, rupanya ada pandangan, ada amalan mereka itu yang menepati dengan kaul seorang ulama, maksudnya kaul seorang ulama di sini ulama mazhab, imam mazhab. Fala ba'sabi, tak ada masalah berfatwa dengan mana-mana mazhab tadi. Adakah mazhab dengan Syafi'i, mazhab dengan Hanafi, mazhab dengan Hambali, ikut dengan keadaan orang yang datang yang beramal ni. Yang beramal ni adalah orang awam yang tak reti mazhab dan lain sebagainya, boleh je dipatwakan dengan mana-mana mazhab. Itu yang dinukilkan oleh Imam Suyuti daripada jamaah kasirah minal ulama. Tapi ini case by case tentunya. Case by case artinya mengikut dengan orang yang datang bertanya. Bukan fatwa untuk fatwa secara am kepada seluruh masyarakat. Fatwa am kepada seluruh masyarakat, maka mengikut seperti mana dalam perlembagaan dan juga seperti mana yang dah ditetapkan oleh para ulama, mengikut dalam undang-undang tubuh misalnya adalah bermazhab Syafi'i misalnya, maka kita akan fatwakan secara am kepada masyarakat dengan mazhab Syafi'i. Tapi ketika mana ada case by case tertentu, yang mana yang datang ni misalnya ada orang awam yang dia tak reti dengan mazhab, dia tak reti dengan pandangan-pandangan ulama, dia tak reti dengan kaedah-kaedah ilmu qawaidul fikih dan lain sebagainya, ya tak ada masalah kita fatwakan dengan fatwa yang sesuai, berkesesuaian dengan mereka, walaupun itu bukan daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan untuk diwartakan. Wa yaquluna haitsu wafaqa fi'laha ula qaula alimin fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah. Intaha minal mizan, tu daripada kitab Al-Mizanul Kubra. Cuma tadi case by case, bukan untuk fatwa secara am. Naam, fil fawaidil madaniyah lil Qurdi, dalam kitab Fawaid Madaniyah yang ditulis oleh Imam Qurdi,
anna taqlidal qawli awil wajhid da'ifi fil madhhabi bisyaktihi awla min taqlidi madhhabil ghaib li'usri ijtima'i syurutihi. Bertaklid dengan satu kaul atau satu pendapat yang dhaif dalam mazhab itu dengan syaratnya itu. Jadi ketika mana kita bertaklid atau mengikut pendapat yang ada dalam mazhab walaupun itu pendapat dhaif, tapi masih dalam ruang lingkup satu mazhab, itu lebih utama daripada bertaklid kepada mazhab yang lain. Li'usri ijtima'i syuruti, karena susah nak menghimpunkan syarat-syaratnya, kita tak ada pengetahuan sangat tentang mazhab yang lain. Maka kalau ada pendapat yang dia dalam mazhab kita, walaupun lemah sekalipun, maka kita lebih utama untuk mengikut pendapat yang ada dalam mazhab kita saat ini. Sebab nak cari mazhab yang lain tu mungkin agak susah. Kitab pun tentang mazhab lain pun kita tak banyak. Jadi, ikutlah pendapat yang ada dalam mazhab kita walaupun dia lemah. Macam tu. Tu masih lebih utama berbanding dengan bertaklid kepada mazhab yang lain. Kenapa? Li'usri ijtima'i syuruti, karena susah nak menghimpunkan syarat-syaratnya kalau nak mengikut mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab sendiri kan tak ada masalah. Mazhab sendiri, syarat untuk bertaklid dengan pendapat mazhab sendiri kan dia syaratnya lebih ringan. Syaratnya lebih ringan bertaklid dengan pendapat yang baru dalam mazhab sendiri kan syaratnya lebih ringan. Bahkan kalau orang jahil pun tak ada disyaratkan nak kena cari, nak kena buat kajian dan lain sebagainya. Intaha. Mas'alatu al-Qurdi. Ni tadi. Tadi berbahasan taklid qabla al-amal. Bahwasanya ulama sepakat taklid itu ada sebelum beramal, bukan selepas beramal. Nah, macam mana kalau selepas beramal? Ni. Yajuzu taklidu ba'dal amali bisyartaini. Harus bertaklid selepas beramal itu bisyartaini dengan dua syarat. Jadi dia beramal dulu, baru dia bertaklid. Dia buat satu pendapat, dia buat satu masalah dulu, dia buat satu perbuatan dahulu, kemudian selepas dia buat satu perbuatan tadi, dia pun kata aku taklid pada mazhab Hanafi. Aku taklid, baru dia berniat nak taklid dekat mazhab Hanafi ke, dia nak taklid dekat mazhab yang lain ke. Jadi seperti itu. Maka boleh taklid selepas beramal tu bisyarta ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna halal amali aliman bifasadi ma'anna lahu ba'dal amali takliduhu. Syarat yang pertama kata beliau, alla yakuna halal amal. Alla yakuna halal amal, bahawa tiadalah dia ketika mana dia beramal itu aliman, mengetahui bifasadi ma'anna lahu ba'dal amal, dengan kerosakan, dengan ketidaksahan, ma'anna lahu, apa yang dia perbuatnya ini, ba'dal amal, selepas dia beramal, takliduhu, oleh taklidnya. Jadi dia ini apa? Waktu dia beramal tu dia tak tahu amalan tersebut batal atau tidak sah mengikut pandangan yang dia bertaklid. Jadi katalah dia bertaklid dalam mazhab Syafi'i. Dia bertaklid dalam mazhab Syafi'i. Dia ini ada seorang mukallidnya mazhab Syafi'i yang berpandangan menyentuh perempuan itu membatalkan wuduk. Menyentuh perempuan yang bukan mahram seperti istri dia ataupun orang lain yang bukan mahram itu membatalkan wuduk. Jadi orang yang sudah tahu, yang bermazhab Syafi'i, yang bertaklid dengan mazhab Syafi'i dan sudah tahu menyentuh perempuan bukan mahram itu batal wuduk, tak boleh dia main sentuh-sentuh je perempuan ketika mana dia berwuduk. Batal wuduknya pada ketika itu. Sebab apa? Sebab dia dah tahu. Sebab dia tak boleh kata lepas sentuh perempuan tu kata, aku bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah lah yang kata tak batal wuduk. Tu tak sah macam tu. Tak sah lagu mana? Sebab ketika mana dia sentuh tu, dia tidak bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah. Dia tak bertaklid ketika dia dah sentuh, ada orang tegur, engkau kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata batal. Dia kata, aku bertaklid dekat mazhab Abu Hanifah. Tak diterima dakwaannya sedemikian. Sebab apa? Sebab dia bermazhab Syafi'i. Lain halnya kalau sebelum dia sentuh itu perempuan, dia sentuh itu perempuan, dia kata, aku ni bertaklid. Dia dalam hatinya dia bertaklid mengikut mazhab Abu Hanifah. Okey, tak ada masalah. Tak batal wuduknya pada ketika itu.
Itu dia. Tapi kena niat sebelum dia sentuh. Kalau selepas dia sentuh, diingatkan orang baru, dia kata baru dia dakwa aku mengikut mazhab Abu Hanifah, itu dakwaan yang sedemikian itu diragukan. Melainkan kalau memang betul dia berniat, dia berniat tu tak jadi. So, jadi dia dakwa sedemikian tu tanggungan dia lah. Betul ke dia berniat tak betul, kita tak tahu kan. Kita tak tahu benda ada dalam hati. Cuma macam kalau hanya setakat dakwa gitu saja, setakat nak lepas saja, tak sah lah. Macam tu. Tak sah lah taklid ba'dal amalnya. Jadi, yajuzu taklidu ba'dal amal bisyarta ini. Harus dia bertaklid selepas beramal tu dengan dua syarat. Yang pertama, alla yakuna halal amali. Bahwasanya ketika dia beramal, dia tak tahu dengan kerosakan apa yang dia perbuat itu selepas beramal oleh taklidnya. Jadi, dia bertaklid dengan mazhab Syafi'i, dia tahu mazhab Syafi'i hukumnya haram, hukumnya bukan haram. Hukum haram, kita tidak membahas hukum haramnya. Hukumnya adalah menyentuh perempuan bukan mahram itu membatalkan wudhu. Dia tahu, apabila dia tahu, dia sentuh tanpa dia bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang menyatakan tidak membatalkan wudhu, maka wudhunya batal pada ketika itu. Tetap batal, tidak sah dia taklid selepas amal. Tapi kalau dia bertaklid sebelum beramal, okey, sah, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu tak tahu, orang tu jahil dalam mazhab Syafi'i, dia mungkin dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam dekat Malaysia, dekat Kelantan mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia tak tahu yang sentuh perempuan bukan mahram itu membatalkan wudhu. Lalu dia sentuh lah macam biasa. Sebab ketika dia tidak Islam pun dia tidak ada masalah nak sentuh-sentuh perempuan tu. Selepas dia masuk Islam pun dia ingat tak ada masalah juga. Itu tak batal wudhu. Maka bila dia sentuh, ada orang kata, mazhab Syafi'i kata batal kan. Mazhab Syafi'i kata batal, kau apa sentuh dia. Dia baru masuk Islam, dia kata, aku tak tahu. Aku ikut mazhab Abu Hanifah lah yang kata tak batal. Boleh je, tak ada masalah. Boleh je dia taklid ba'da lama selepas itu. Sebab dia tak tahu. Balamila nisyanan lil mufsid. Balamila nisyanan lil mufsid. Bahkan dia beramal. Kenapa dia beramal? Nisyanan lil mufsid, karena dia lupa dengan yang merosakkan tadi tu. Jadi misalnya kalau seandainya dia lupa bahwasanya menyentuh perempuan bukan mahram itu membatalkan wudu, kalau dia lupa, walaupun dia sebenarnya tahu tapi terlupa pada ketika itu, au jahila bi fasadihi, atau dia jahil memang langsung tak tahu itu membatalkan wudu, wa uzira bihi, dan dia itu diuzurkan dengan yang sedemikian sebab kejahilannya mungkin karena dia baru masuk Islam, jadi dia tak tahulah kan. Maka okey, boleh je dia taklid ba'dal amal dengan syarat dia lupa atau dia jahil bersama dengan keuzuran. Kalau jahil tapi bukan karena bersama keuzuran, misalnya dia ni Islam daripada lahir lagi, tapi memang dia tak mengaji, dia memang malah mengaji. Padahal mungkin dia untuk mengaji, tak ada apa pun benda yang menyebabkan dia tak mengaji, tapi dia saja dia malah mengaji. Maka itu tidak ada jahil tapi tidak ada keuzuran. Jahil tidak ada keuzuran tetap tidak diterima taklid ba'dal amal. Yang diterima jahil bersama ada keuzuran. Ataupun dia lupa. Lupa ni orang jahil ke orang alim ke, yang dah nama lupa tu tak boleh nak dikira lah. Rupi al-qalamu an salasin lah jadinya kan. Wa ayyaral imam. Nah, syarat yang kedua. Wa ayyaral imama alladhi yuridu wa ayyaral imamu alladhi yuridu taqlidahu jawazat taqlidi ba'dal amal. Dan yang syarat yang kedua, bahwa hendaknya berpendapat oleh imam yang dia nak taklidi itu keharusan taklid selepas beramal. Kan tadi katakan ulama ittifaq sepakat bahwasanya taklid itu adalah sebelum beramal. Nah, selepas beramal, lagu mana tu hukum taklid? Maka ulama khilaf. Ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang mengharamkan taklid ba'dal amal ni.
Ada yang ulama yang mengharuskan, ada ulama yang tidak mengharuskan. Nah, bagi ulama yang mengharuskan, ada dua syarat. Syarat yang pertama, ketika dia beramal itu dia lupa ataupun jahil tentang kerosakan seandainya dia bertaklid dengan imam yang sebelumnya dia bertaklid. Syarat yang kedua bahwasanya imam yang nak ditaklidinya ini berpendapat harus taklid ba'dal amal. Kalau misalnya imam yang dia nak taklid itu berkata, tak haruslah taklid ba'dal amal, maka tak boleh dia bertaklid dengan imam berkenaan. Macam tu. Ayyaral imam alladhi yuridu taqlidahu jawazat taqlidi ba'dal amal. Bahwa berpendapat oleh imam yang dia nak taklid itu keharusan taklid selepas beramal. Faman arada taqlid Abi Hanifah ba'dal amal, sa'al al-Hanafiyyah an jawazi zalik. Maka sesiapa yang nak bertaklid dengan Imam Abu Hanifah selepas dia beramal, dia dah buat dah, lalu dia nak taklid kepada Imam Abu Hanifah, maka dia kena tanya orang bermazhab Hanafi, sa'al al-Hanafiyah, dia akan tanya orang yang bermazhab Hanafi, an jawazi zalik, harus ke tidak dalam mazhab Hanafi taklid ba'dal amal. Kalau orang mazhab Hanafi kata, ya harus taklid ba'dal amal, maka boleh dia bertaklid kepada Abu Hanifah. Kalau orang Hanafi kata, tak harus, maka dia tak boleh taklid kepada Abu Hanifah. Macam tu. Wala yufiduhu su'al syafi'iyyatihi, dan tidak berfaedah dan tidak berguna kalau dia tanya orang mazhab Syafi'i pada ketika itu. Sebab yang dia nak taklid dia adalah Imam Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i. Jadi kena tanya orang bermazhab Hanafi, boleh tak taklid ba'dal amal dan mazhab Hanafi? Il huwa yuridu dukhula fi madhhabil Hanafi, karena dia nak masuk kepada mazhab Imam Abu Hanifah, bukan mazhab Imam Syafi'i. Maka dia kena tanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kalau yang dia nak taklidi ba'dal amal tu mazhab Syafi'i, maka dia kena tanya orang Syafi'iyah. Begitulah seterusnya. Titik. Wa ma'lumun, dan sudah sedia diketahui, annahu la budda min syurutit taqlidil ma'lumah ziyadatan ala hadaini, dan sudah sedia diketahui bahwasanya mesti juga syarat-syarat taklid yang sudah diketahui sebelumnya tu, yang ada disebut sebelumnya tu, ada 4 syarat taklid itu mesti kena tercukupi ziyadatan ala hadaini, tambahan kepada 2 syarat ini untuk supaya boleh taklid ba'dal amal. Jadi selain 4 syarat yang disepakati, kemudian tambah lagi 2, jadi 6. 6 syarat ini yang disepakati untuk taklid ba'dal amal. Ada yang kemarin itu syarat yang kelima kan, untuk bertaklid syarat yang kelima kan ulama khilaf itu. Titik. Wafi Fatawa Ibni Yahya nahwahu, dan dalam kitab fatwa Imam Ibnu Yahya pun juga seumpamanya. Wafi Fatawa Ibni Yahya nahwuhu, seumpama apa yang dah dinyatakan oleh Imam Al-Qurdi ini. Wazada, dan Imam Ibnu Yahya menambahkan, waman qallada, siapa yang bertaklid, may yasihu taklidahu, orang yang sah untuk dia bertaklid, fi mas'alatin, dalam satu masalah, sahhat salatuhu fi i'tiqadihi, sah salatnya dia dalam i'tikadnya dia, wa fi i'tiqadina, dan juga bahkan dalam i'tikadnya kita. Jadi ada orang taklid kepada Imam Abu Hanifah misalnya dalam satu masalah hukum sembahyang nih. Jadi ada orang taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dia orang ni bertaklid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Artinya kalau dia seandainya dia sembahyang, dia gosok dia alat sulit dia dengan tangan dia misalnya, tanpa ada pelapik, batal tak sembahyang dia? Tak batal sembahyangnya. Dia garuk misalnya, batal tak sembahyang? Tak batal. Sebab apa? Mazhab Abu Hanifah kata, tak sentuh alat sulit tidak membatalkan wudu. Maka kalau dia dah buat dalam solat sekalipun, solatnya tak batal. Maka man qallada may yasihhu taqlidahu fi mas'alatin. Orang yang bertaklid dengan orang yang sah untuk ditaklidi, seperti misalnya seseorang hamba Allah ni bertaklid dengan Imam Abu Hanifah dalam satu masalah, sahhat salatu, maka sah salatnya tadi i'tiqadihi, dalam i'tikadnya dia. Jadi Imam Abu Hanifah kata tak batal wudu, maka salatnya pun tetap sah.
Walaupun dia sentuh kemaluan ketika solat. Bal wa fi i'tiqadina. Bahkan dalam i'tikad kita pun juga sah solatnya. Walaupun disentuh kemaluan. Kenapa kita tahu? Dia mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Li'anna la nufassikuhu wa la na'udduhu min tarikis shalah. Karena kita tidak memfasikkannya dan kita tidak membilangnya sebagai orang yang meninggalkan solat. Fa'il lam yuqallidhu. Tapi kalau seandainya dia tidak bertaklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah misalnya. Wa alimna anna amalahu wafaqa madhan mu'tabaran. Dan kita tahu apa yang dia buat itu menepati dengan mazhab yang mu'tabar. Apa yang dia buat, dia garuk kemaluan dia, alat sulit dia tu menepati dengan mazhab mu'tabar, mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal solatnya sebab wudunya tak batal. Maka begitulah juga kita tidak memfasikkan dia, kita tidak membilangnya daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Alal qaul ini karena mengikut pendapat bi annal ami la mazhab lahu, karena orang awam tu tak ada mazhabnya. Wa in jahilna, sekalipun kita jahil, hal wafaqahu amla, dan jika sekalipun kita jahil, adakah dia itu menepati mazhab ke atau tidak menepati mana-mana mazhab ke, lam yajuz al-inkaru alaih, tetap kita tidak harus mengingkarinya. Jadi kita lebih kepada sikap bertolak ansur sahaja. La yungkaru al-mukhtalafu fihi, tidak diingkari benda yang ada khilafiyahnya. Wa innamal munkar, yang diingkari itu adalah al-mukhtalafu fi, al-muttafaqu alaihi, benda yang sudah disepakati sahaja. Jadi kita akan lebih bertolak ansur ketika ada perbezaan pandangan. Kita Taharah, wasanya dah habis. Sambut serah semula kepada Al-Fadhil Ustaz Rosmadi, insyaAllah.